Kita dulu kita mempunyai menteri luar yang hebat-hebat. Kita ada Tengku Ahmad Ritaudin, Allahyarham Tun Ghazali Syafi'i. Dan jangan lupa, kita ada Tan Sri Syed Hamid, Datuk Abu Hassan Omar, Tan Sri Rais Yatim. Kita walaupun kita tahu dia mengarut dalam negeri, tapi dasar luarnya jelas. Dan memanglah era Datuk Seri Najib, kita mempunyai menteri luar yang hebat, Hanifah Ahmad. Dan kita menyantuni ke seluruh negara. Sebab itu berbondong-bondonglah pelabur-pelabur datang. Dalam keadaan sekarang ni, saudara, kita tak tahu dasar luar. Ini yang saya menuntut agar pimpinan negara jelaskan dasar luar negara kita. Sebab mereka pergi keluar luar negara tu pakai duit juga. Nak jual kelapa sawit apa semua, okey, tak ada masalah. Demi kebaikan negara, tetapi kena jelas. Aduhai, apa nak buat sekarang, saudara? Hari ini, saudara, saya sedih. Kerana macam manalah Perdana Menteri dan Kabinet memikirkan untuk menjana ekonomi negara. Hutang kerajaan sekarang ni sudah meningkat. Dan untuk dalam tempoh 3 bulan saja, saudara, ini saya ingin jelaskan. Dalam tempoh 3 bulan, ini bukan saya mengatakan laporan. Ini laporan yang kita baca. Dalam tempoh 3 bulan sejak tahun 2021, bermula saja kerajaan telah membuat pinjaman baru sebanyak 54.5 bilion ringgit. Pada bulan Januari, pinjamannya adalah 19 bilion. Itu. Kemudian 7 Januari, pinjaman sebanyak 3.5 bilion. 12 Januari, 5 hari kemudian, pinjam lagi 3 bilion. 15 Januari, pinjam lagi 4.5 bilion. 19 Januari, pinjam lagi 12 bilion. 22 Januari, pinjam lagi 4 bilion. 26 Januari, pinjam 2 bilion. Itu setakat bulan Januari. Datang bulan Februari, pinjam 13 bilion. 4 Februari, pinjam 4.5 bilion. Kemudian 9 Februari, pinjam 2 bilion. 19 Februari, pinjam 4 bilion. 20 Februari, pinjam 35 bilion. Nah, ini keadaannya bulan ke bulan. Dalam bulan Mac, pinjaman meningkat terus 22.5 bilion. Iaitu yang dipinjam pada 10 Mac. Yang baru. Iaitu 1.5 bilion. 15 Mac, pinjam 2.5 bilion. 22 Mac, pinjam 4.5 bilion. Kemudian 25 Mac, 2 bilion. Dan 30 Mac. Yang terbaru, pinjam 4 bilion. Hari ini Perbendaharaan Malaysia, Menteri Besar atau Ketua Menteri boleh menambah perbelanjaan atau menggunakan kumpulan wang yang disatukan masing-masing tanpa kelulusan wakil-wakil rakyat. Ini keadaan saya macam mana? Laporan hari-hari kita meminjam. Memanglah bukan hari-hari, tapi 22 Mac, 25 Mac, 17 Mac. Macam hari-hari lah. Datuk Seri Najib menghantar kiriman. Saya nampak baca tu, dia kena kadar hutang rakyat. Ini satu bahaya, benda yang agak kita kena ambil tahu, saudara. Dia kata selain berita inflasi dijangka melepasi 5% tidak lama lagi, dan kerajaan mewartakan ordinan darurat untuk mengenepikan Akta Kewangan Malaysia untuk membolehkan mereka berbelanja sesuka hati tanpa keputusan Parlimen. Satu lagi berita yang memberi impak yang besar kepada rakyat dan ekonomi Malaysia turut diumumkan, iaitu nisbah bebanan hutang rakyat kepada KDNK telah naik ke paras paling tinggi dalam sejarah. Nisbah bebanan hutang isi rumah sekarang ialah 93.3% pada KDNK. Jadi satu kenaikan yang besar berbanding paras dulu, iaitu 82% tahun 2017. Jadi nampak gaya sekarang ni, Datuk Seri Najib dia menyindir sikit lah. Dia kata nampak gayanya hasrat Pakatan Harapan untuk melihat Malaysia bankrupt belum sampai. Walaupun hasrat hutang 1 triliun akan tercapai tahun ini. Nampak gayanya Malaysia tak bankrupt, tetapi rakyat yang mungkin jadi bankrupt terlebih dahulu ataupun muflis. So ini keadaan yang merunsingkan kita. Jadi jika hutang isi rumah ni terlalu tinggi, macam mana nak survive? Saya juga terbaca dalam satu kenyataan mengatakan bahawa simpanan untuk kecemasan warga kota di seluruh negara kita ni, dia tidak mempunyai simpanan RM1,000. Tak ada. 70% rakyat kita ni tidak upaya
Jadi artinya bila berlaku sesuatu, dia nak capai saja masih tak ada. Artinya kantung sudah kosong. Itulah mereka mengharapkan bantuan kerajaan. Tapi nampak gayanya pimpinan hari ini mereka berbelanja, mengumumkan projek itu dan ini, rakyat terbiar. Mengatakan bahawa bantuan prihatin, bantuan itu, bantuan ini tak kesampaian. Kita nak tahu, ada yang katanya ada pengumuman, mereka frontliner yang boleh dapat RM500, kononnya pemandu e-hailing, pemandu teksi dan sebagainya, ada bantuan RM500. Tak ada. Yang saya dapat, yang hantar kepada saya, tak ada. Saya tak kata semua tak dapat. Jadi artinya masih lagi tidak mencapai sasaran. Usahakan 70%. Nak dapat 50% pun tak mencapai. Macam mana rakyat mahu meneruskan kehidupan yang semakin terhimpit dan semakin susah? Ini saudara, sebab itu saya sahabat malam mengingatkan saudara supaya berhati-hati bila berbelanja. Duit kita semakin sedikit dan nilai wang kita ini semakin susut. Bila wang kita susut, macam mana kita nak beli barang-barang keperluan makanan? Sebab penggantungan rakyat negara ini 95% bergantung makanan daripada luar. Bahannya, kalau ringgit kita semakin mengesut, tentulah barang itu terpaksa beli dengan harga yang mahal. Kalau dulu kita beli mungkin satu kilo beras kata RM2. Jadi katalah 1 kilo $1 Amerika. So pada harga RM3.50. Hari ini untuk 1 kilo juga sudah bayar dengan harga RM4.15. Sebab nilai itu dah turun. Nilai ringgit. Ini keadaannya sebenar-benarnya. Jadi sepatutnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Tengku Razali, kita harus berusaha mengukuhkan nilai mata wang kita. Pengukuhan nilai mata wang bukan hanya melalui hutang, bukan melalui pinjaman. Dan okey, pelabur datang, tetapi pastikan bank-bank kita mendapat pendeposit dari luar. Singapura dia boleh relax. Sebab apa? Walaupun negara dia tak ada penghasilan, tapi dia punya institusi kewangan dia tu. Ramai negara Asia ini, saudagar-saudagar hebat, konglomerat hebat, mereka menyimpan wang di Singapura. Jadi bank-bank mereka ada lebihan, boleh nak bagi dan sebagainya. Ini keadaannya. Kita, wang bank di kita sini semakin menyusut. Sebab tidak ada depositer. Bila tak ada depositer, kantung bank kering. Macam mana nak bagi pinjaman? Akhirnya tuntut bagi siapa yang berhutang, moratorium boleh tak peduli. I have to survive. Jadi pimpinan negara harus berusaha. Pergilah ke seluruh dunia. Carilah mana-mana bukan pelabur untuk pendeposit. Supaya ringgit kita kukuh. Itu pandangan daripada Yang Berhormat Tengku Razali. Di samping itu kita dapatkanlah pelabur-pelabur yang telah pun melarikan diri. Susunlah kita punya dasar luar kita, dasar ekonomi kita. Fikirkanlah, jangan kita kejutkan pelabur-pelabur di luar dengan melakukan kepelbagaian tindakan pentadbiran negara yang dilihat songsang. Politik yang tidak stabil. Memang tidak stabil sekarang ni. Sekejap okey, sekejap tak okey, sekejap keluar, sekejap masuk. Yang tidak stabil.